Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Watch Channel. Okey, dalam episod hari ni, apa yang saya nak kongsi dengan hampa adalah 10 cara macam mana kita nak atasi 10 masalah yang mungkin akan berlaku dekat motor. Jadi masalah ni bukan masalah yang serius lah, cuma masalah yang common saja, tetapi ramai yang tanya tak tahu cara macam mana nak buat. Mungkin hampa yang tanya ni mungkin baru lagi menggunakan VF3i, jadi saya akan kongsi sebab mungkin hampa dah terlepas banyak video-video saya yang sebelum ni, sebab dah lebih pada 100 video yang saya upload berkenaan dengan VF3i. Cuma dalam episod hari ni saya akan kongsikan cara macam mana hampa nak atasi masalah tersebut. Cuma tak ada tutorial lengkap untuk buat sebab 10 benda ni memang kalau nak tunjuk satu-satu cara nak buat memang akan ambil masa yang lama. Jadi saya akan tunjuk saja bahagian mana dan cara macam mana hampa nak buat untuk atasi masalah yang mungkin berlaku kat motor hampa ni. 10 masalah tu, jom kita tengok apa masalahnya. Okay, ini antara soalan common yang orang tanya, macam mana kita nak make sure kata lampu belakang kita ni bernyala bila kita pijak brake dan juga bila kita tekan brake depan. Okay, mungkin bagi hampa yang mungkin berlaku masalah lampu brake belakang ni tak menyala. Sedangkan benda ni tak ada masalah. Cuma yang mungkin berlaku adalah pada bahagian sensor brake kaki dan juga sensor brake depan. Dekat mana bahagian tu, jom kita tengok. Okey, so untuk bahagian brake belakang ni, kalau hampa tengok sini, ini pedal brake. Okey, dekat bahagian sini, okey, ini spring. Di belakang spring tu ada satu sensor. Okey, sensor tadi dia tambat pada bahagian bawah sini. Okey, kalau hampa nak adjust dengan mudah, hampa boleh buka satu klip spring bawah ni. Okey, dia akan buka bahagian sensor yang ada belakang tu. Sensor ni, okey, sini dia link sampai ke bawah. Okay, jadi hampa perlu buka, tarik keluar dan hampa perlu adjust dia punya trip pada bahagian sensor tu mengikut arah lawan jam. Okay, lawan jam hampa perlu adjust dekat situ. Satu pusingan hampa pasang balik, hampa pijak brake supaya sensitivity bahagian sensor tadi kita dapat kontrol semula. Bila hampa pijak, lampu belakang menyala, tu dah cukup. Tetapi kalau hampa adjust terlebih, hampa tak pijak lagi, dia dah menyala, maksudnya hampa kena kunci balik ikut arah jam. Itu kalau untuk bahagian brake kaki. Ini adalah sensor untuk bahagian brake kaki. Okey, so ni kita tengok bahagian lever brake depan ni. Kalau hampa tengok bahagian brake depan, kalau kita press dia akan menyala lampu bahagian belakang. Jadi kalau hampa press brake ni tapi lampu belakang tak menyala, mungkin akan berlaku masalah pada bahagian dia punya sensor kat sini. Okey, kalau hampa tengok sini, okey, bila saya tekan brake, okey, di sini dia akan release, di sini dia akan press balik dia punya button dekat sini. Jadi kalau hampa tengok, ini adalah button sensor untuk brake belakang. Jadi apabila kita tekan, okey, dia release tu maksudnya lampu belakang akan menyala. Apabila kita tekan ni, dia akan padamkan lampu belakang. Jadi kalau problem ni berlaku, hampa boleh tengok itu wire yang sambung kepada dia punya sensor ni, hampa boleh tengok sama ada connection dia okey ataupun tak. Kalau connection dia okey tapi di sini masih tak ada juga signal untuk detect lampu belakang untuk menyala, hampa mungkin kena tukar dia punya sensor ni satu unit lah. Okey, jadi itu adalah cara untuk hampa atasi masalah kalau lampu brake belakang tak bernyala diakibatkan oleh sensor bahagian depan dan dekat sini pada sensor bahagian brake belakang. Jadi dua tempat ni yang perlu hampa tengok untuk atasi masalah lampu belakang tak bernyala. Okey, so untuk bahagian kedua yang saya nak share dengan hampa, yang ramai juga tanya saya dalam soalan-soalan yang mereka post ataupun mereka hantar dalam message kat saya, adalah berkenaan dengan cara macam mana kita nak atasi masalah kita punya clutch panjang dan pendek ni. Okey, ada dua cara macam mana kita nak adjust kita punya clutch. Yang pertama sekali, adjust paling mudah sekali adalah pada bahagian kita punya clutch lever ni. Kalau hampa tengok kat sini, saya pakai yang aftermarket punya. Untuk motor yang special edition pun dia akan pakai clutch lever yang ada adjuster macam ni. Cuma yang pakai clutch lever yang standard saja tak boleh ada adjuster macam ni. Jadi hampa perlu adjust kat bahagian yang di bawah yang saya akan tunjuk sekali lagi. Cara kedua, cara pertama ni, kalau hampa tengok, bila hampa dah pakai clutch lever yang macam ni, hampa boleh adjust panjang dan pendek mengikut dia punya indikator yang ada kat sini. Jadi kalau hampa tengok nombor 1 ni dia paling pendek lah. Okey, hampa adjust nombor 2 dia naik sikit, nombor 3, nombor 4 sampailah nombor 7 ni dia jadi makin panjang. Jadi bila makin panjang ni, clutch hampa tarik, hampa akan rasa berat sikit, tetapi panjang dia sesuai untuk hampa naik. Bagi hampa yang mungkin bila naik motor ni tarik clutch pendek dia cepat mati, ataupun bila hampa tarik ni hampa punya motor cepat sentap sebabkan disengagement hampa punya clutch tu kurang cantik. Jadi hampa perlu adjust bagi panjang sikit pada bahagian kita punya lever, insya-Allah settle masalah hampa punya clutch. Jadi ini adalah cara pertama dekat bahagian dia punya lever untuk adjust dia punya bahagian clutch ni.
Bahagian kedua ni adalah adjust pada bahagian bawah ni. Okey, yang bawah ni adalah pada bahagian sebelah kanan, crankcase sebelah kanan ni, ini adalah bahagian clutch kita lah. Jadi kalau hampa tengok kat sini, dia terbalik nak compare dengan yang atas tadi. Untuk hampa yang mungkin rasa clutch hampa terlalu panjang, okey, untuk hampa releasekan sikit hampa punya clutch, nak bagi dia rasa lembut ataupun pendek sikit, bagi yang tak pakai lever yang ada adjuster, hampa perlu tengok bahagian sini. Okey, cara nak buka dia ada dua. Satu, hampa boleh release untuk bagi dia lembut ataupun bagi dia pendek sikit adalah ke belakang. Okey, dia beza nah. Adjust ke belakang ni bukan nak bagi panjang, dia nak bagi clutch hampa lagi pendek lah. Maksudnya hampa adjust ke sini, hampa akan rasa hampa punya tarik clutch tu dia akan jadi lagi pendek. Jadi kalau hampa adjust ke depan ni, hampa akan rasa sensitivity dia tu, dia punya grip tu dia akan lagi panjang, lagi banyak. Maksudnya hampa picit sikit pun dia dah engage dah dia punya clutch ni, dia dah grip dah. Jadi hampa adjust ke depan ni dia akan makin sensitif. Jadi cara nak adjust dia, nak pergi ke belakang atau ke depan ni, hampa perlu buka nut kat bahagian sini. Okey, release ikut arah lawan jam. Okey, hampa buka dulu bagi dia punya nut ni turun ke bawah. Jadi hampa adjust kat sini. Kalau hampa nak ke belakang, hampa perlu ikut arah lawan jam. Jadi dia akan release, yang ni dia akan turun. Nampak trip atas ni dia akan turun, yang ni akan bergenjak ke belakang. Tapi kalau hampa nak bagi dia lebih sensitif, okey, hampa perlu release yang ni, hampa perlu kunci ikut arah jam. Yang ni dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Jadi yang ni pun dia akan turut naik macam tu. Jadi bila dia naik macam tu, maksudnya kita punya clutch ni makin sensitif. Apabila kita grip sikit, dia dah tangkap dah. Tapi bila kita adjust orang tu lagi banyak, takut dia terlalu sensitif, dia akan panjang sangat. Nanti hampa akan nak release tu, dia akan rasa dia lambat nak lepas. Jadi hampa perlu adjust cun-cun saja. Okay, bila hampa dah adjust cun, hampa dah naik rasa sedap, hampa boleh kunci balik bahagian bawah ni, dan hampa boleh tengok bahagian sini dia rapat. Okay, bahagian sini dia rapat, dah cukup. Jadi untuk adjust ni, sama ada nak ke belakang atau ke depan, dua ataupun dua nut ni saja yang hampa perlu buka. Okay, ini adalah cara untuk adjust bahagian clutch untuk cara kedua. Okey, cara ketiga kalau hampa tengok kat sini, yang saya nak kongsi dengan hampa, kalau hampa ada masalah dengan bahagian lampu hampa terlalu tinggi ataupun lampu hampa terlalu rendah, macam mana nak adjust lampu ni bagi naik sikit ataupun bagi turun sikit? Dia bukan kata motor ni dia tak ada teknologi yang canggih lah, boleh kontrol pada bahagian kita punya switch nak bagi dia naik turun, tak ada. Jadi kat sini kalau lampu hampa terlalu rendah, hampa nak bagi dia dongak naik ke atas sikit, hampa perlu tengok pada bahagian bawah sini. Okey, dia ada satu skru pada bahagian bawah sini. Okey, sana okey. Skru ni hampa perlu buka. Okey, hampa tengok kat sini gap yang saya dah buat ni, maksudnya saya dah adjust dia, tarik mai ke depan. Bila tarik ke depan, yang ni hampa akan nampak dia akan ada lopak sikit. Jadi bila lopak ni, lampu kita dah makin tinggi. Tapi kalau lampu hampa sangat tinggi, hampa nak bawa turun balik, hampa buka kat sini, hampa tekan saja lampu turun ke bawah, gap ni akan tertutup dan hampa kunci balik bahagian sini. Ini adalah cara manual macam mana kita nak adjust lampu kita bagi tinggi dan rendah. Kalau lah hampa adjust bagi dia tinggi, kat bahagian atas ni jangan lupa letak lapik satu getah supaya dia tak ada vibration bila dia belaga dengan bahagian cover kepala kita. Sebab lampu ni dia akan touching sikit dengan bahagian, kalau hampa tengok bahagian cover set biru ni, bila kita dah move dia ke atas, dia akan belaga dan dia akan bunyi vibrate. Jadi hampa perlu lapik satu getah kat bahagian bawah tengah ni, problem ni selesai. Okey, so ni bahagian keempat yang saya nak share dengan hampa. Ada 2-3 benda dekat sini yang saya nak share, sebab ramai yang tanya. Yang pertama sekali, macam mana kita nak buat maintenance kita punya coolant. Okey, untuk coolant ni bagi hampa yang mungkin hampa nak flushing coolant dan sebagainya, kalau tak biasa buat, sebaiknya hampa bawa ke kedai lah. Sebab nak flushing coolant ni dia memang susah sikit, banyak benda yang kita nak kena buat, nak kena buka, nak kena flushing balik daripada dalam radiator dan sebagainya. Jadi yang tu seeloknya kalau tak pandai buat, kita hantar ke kedai saja, sebab kita tak mau ada sebarang risiko. Tetapi untuk maintenance yang mudah, hampa hanya perlu refer pada bahagian dia punya reservoir tank kat bawah ni. Yang ni dah cukup untuk kita yang baru menggunakan motor. Tengok pada bahagian sini. Okey, untuk isian yang maksimum, dia ada takat dia. Okey, dekat bawah ni adalah minimum, dekat sini adalah maksimum. Kalau hampa tengok sekarang ni, motor saya ni dia dah turun sikit. Maksudnya penggunaan dia punya cooler ni sangat cantik. Sebab apa? Bila kita dah pakai lama, dia akan menurun. Okay, jadi itu adalah common untuk motor kita yang pakai coolant. Kalau hampa tengok, bila dah kurang macam ni, hampa just perlu buka dia punya penutup bahagian bawah ni, refill dengan color yang sama. Maksudnya kalau dia pakai sekarang ni warna merah, belilah coolant yang berwarna merah juga, refill masuk sampai maksimum kat sini. Jangan, saya tengok ada setengah mereka isi sampai penuh bahagian atas, jangan. Sebab ini penting apabila motor hampa berlaku leaking pada bahagian gasket head dan sebagainya, ataupun hampa punya water pump hampa dah rosak, nanti minyak
ataupun coolant ni dia akan tendang masuk balik ke dalam reservoir tank ni, dia akan blow up sampai atas. Jadi itu tanda kalau hampa nak tengok sama ada kita punya gasket head kita bocor ataupun kita punya water pump kita ada problem. Sebab itulah dia bagi maksimum isi dekat sini. Jadi apabila coolant tendang masuk ke sini, kita dah tahu apabila dia lebih daripada parah maksimum yang kita isi, itu maksudnya bahagian lain dah ada masalah. Tapi kalau hampa isi penuh, hampa tak boleh tahu sama ada problem tu berlaku ataupun tak pada motor sebab hampa dah isi penuh. Jadi hampa tak tahu yang motor hampa ni ada berlaku masalah tak pada bahagian gasket head ataupun pada bahagian hampa punya water pump. Itulah sebabnya dia bagi paras maksimum tu kat sini saja untuk hampa isi. Kalau hampa nak top up semula hampa punya coolant, dan warna, pilih warna yang sama sebab kita tak mau campuran warna yang lain, sebab nanti bila masuk warna yang lain, apabila berlaku kebocoran, hampa tak dapat pastikan sama ada tu coolant ataupun minyak yang keluar daripada bahagian hampa punya bahagian kabel ataupun bahagian orang kata apa, hose-hose yang ada pada bahagian motor. Jadi bila keluar warna merah, hampa automatik akan tahu kebocoran tu berlaku mai daripada coolant motor hampa. Yang kedua yang saya nak share kat sini, ramai yang saya tengok depa suka beli cover pada bahagian bawah sini. Saya nasihatkan kalau boleh nak beli cover, beli pada bahagian radiator saja, sebab bahagian radiator ni penting sebab kita tak mau batu mercik dan kena bahagian radiator. Tapi bahagian bawah sini sebaiknya elakkan daripada hampa letakkan cover, sebab kebanyakan yang saya tengok angin tak dapat masuk, lama-lama temperature motor kita akan cepat naik. Jadi fungsi dia dekat bawah ni adalah untuk masuk angin dan juga masuk udara cantik masuk ke dalam bahagian kita punya sistem penyejukan untuk bantu nak sejukkan motor kita. Jadi penting kalau hampa pasang yang bahagian sini, carilah jaring yang tak berapa blockage sangat angin untuk masuk, sebab bila hampa beli yang terlalu padat sangat, tak boleh masuk langsung angin, yang tu bahaya sebab dia akan consume banyak coolant dan mungkin motor hampa akan cepat overheat. Okey, sebenarnya kelima yang saya nak share dengan hampa hari ini adalah macam mana kita nak atasi masalah gegaran pada kita punya bahagian handle. Jadi untuk hampa yang mungkin baru beli VF3i ni, hampa perlu tengok dekat bahagian sini. Okey, di sini adalah bahagian untuk lock handle. Jadi kalau hampa tengok untuk lock handle VF3i ni, dia tak sama dengan motor lain. Motor lain ni dia boleh katok pada bahagian dia punya nut yang kat sini. Untuk VF3i ni, saya punya nasihat hampa jangan langsung ketuk pada bahagian nut sini sebab bahaya, nanti dia boleh rosak. Jadi kalau hampa nak buka pada bahagian sini, hampa perlu ambil dua tool, iaitu satu spanner yang bersaiz besar. Kalau tak silap saya yang ni saiz 46. Yang atas ni dia pakai saiz lebih kurang 32 kalau tak silap saya lah. Yang ni mungkin saya silap lah. Jadi kalau hampa tengok nak mudah, hampa pergi ke kedai, hampa beli pipe wrench. Okay, pipe wrench ni dia lebih mudah untuk buka bahagian nut atas dan nut bawah ni. Kalau hampa buka bahagian atas ni, okay, hampa looskan dia di sini untuk bahagian hampa kunci dia nanti. Okay, jadi bila hampa kunci bahagian dia punya yang bahagian besar ni, hampa nak bagi ketat tu, hampa tengoklah kesesuaian untuk hampa ketatkan handle. Jangan terlalu ketat sangat sebab bila terlalu ketat hampa nak bawa akan jadi susah, dan jangan terlalu longgar, takut nanti handle hampa dia terlalu free. Jadi bila hampa naik atas highway, dia akan rasa bergoyang. Itu yang pertama. Yang keduanya, hampa boleh tukar dia punya cone bearing pada bahagian kita punya handle ni, sebab cone bearing yang asal ni dia kurang cantik. Jadi hampa boleh tukar pakai yang jenis Karisma ke ataupun jenis Motobaki. Itu lebih baik untuk hampa tukar untuk jangka masa panjang. Jadi untuk selesaikan masalah handle gegak ni, dua benda yang saya beritahu tadi, sama ada hampa ketatkan handle ataupun hampa tukar hampa punya cone bearing, insya-Allah benda ni akan selesai. Yang ketiganya, hampa boleh turunkan sedikit fork hampa, sama ada hampa nak turunkan 1 inci ataupun kurang daripada 1 inci, dia akan ada downforce sikit, jadi motor hampa akan rasa lebih steady apabila berada atas highway. Jadi ini 3 benda yang hampa boleh buat untuk hampa make sure kata hampa punya bahagian handle ni kembali stabil. Okey, so ni adalah bahagian ke-6 yang saya nak share dengan hampa, adalah pada bahagian kita punya starter switch ni. Dekat sini ramai yang dah jumpa memang kena pada bahagian sini, memang gelabah lah sebab depa telefon saya memang emergency. Depa kata motor tak boleh start langsung, rasa kosong apabila kita tekan kita punya switch. Jangan risau sebab masalah ni adalah masalah yang biasa, sebab kat switch ni adalah masalah semua motor, bukan VF3i saja. Kalau hampa tengok pada bahagian switch ni, dia ada dua cara, sama ada hampa tekan kosong, hampa perlu tekan dekat bahagian ni bagi dia kuat sikit baru hampa boleh crank. Kalau still tak boleh juga, punca dia akan berlaku daripada bahagian belakang. Jadi kalau hampa tengok dekat bahagian belakang ni, yang saya guide kebanyakan orang yang refer kepada saya, memang motor depa memang ada masalah pada bahagian soket di bahagian belakang ni. Kalau hampa tengok soket ni, dia
terdedah pada hujan, apabila kawasan ni terbuka, jadi ayak boleh masuk. Nampak tak, kita punya kabel tu dia sangat-sangat terdedah. Jadi bila dia terdedah macam ni, kalau kena ayak hujan, dia mungkin akan short dan dia akan jadi masalah. Jadi untuk hampa yang nak lebih selamat, hampa perlu buka cover set bahagian kepala ni. Saya dah ajak macam mana cara nak buka. Jadi hampa perlu tengok kabel ni, hampa balut sikit kabel ni, fitkan masuk, klipkan, bagi dia rapat-rapat masuk ke situ. InsyaAllah problem hampa dengan masalah starter ni tak akan ada. Sebab apabila hampa dah balut kabel bahagian belakang ni dan bahagian sini ayak tak dapat masuk, InsyaAllah pada bahagian starter ni tak akan ada masalah. Okey, sebahagian ketujuh yang saya nak share ni adalah berkenaan dengan bahagian kita punya meter ni. Sebab meter ni dia banyak sebenarnya yang boleh saya share hari ni, tapi saya akan share dua benda. Yang ketujuh dan yang ke-8 ni adalah berkenaan dengan meter. Yang ketujuh yang saya nak share dulu hari ni adalah bagaimana kita nak tengok masalah-masalah yang jadi pada meter. Kalau hampa buka hampa punya bahagian meter ni, okey, dia ada beberapa benda yang saya akan kongsi dalam video hari ni. Yang ketujuh, yang pertama yang saya nak share hari ni adalah pasal apabila hampa buka meter ni, tiba-tiba hampa start, meter terus terpadam. Maksudnya meter hampa terus blackout. Apakah punca dia blackout tadi? Dia mungkin berpunca daripada dua benda. Benda pertama yang perlu hampa tengok adalah hampa perlu buka hampa punya seat. Okay. Yang pertama sekali hampa perlu tengok pada bahagian bateri. Okay. Bateri ni selalunya dia akan simpan loads yang paling utama lah daripada kita punya bahagian elektrik ni. Hampa perlu tengok pada bahagian bateri yang pertama sekali, iaitu terminal dia. Terminal ni selalunya kalau kedai ni dia banyak buat mistake, dia pasang tak berapa nak rapat ataupun dia pasang tak cantik. Jadi hampa perlu ketatkan balik dia punya terminal ni, negatif dan juga positif ni hampa ketatkan balik. InsyaAllah apabila hampa buka balik switch, hampa boleh start jalan. Alhamdulillah, memang tak ada masalah. Tetapi kalau hampa buka-buka, dia terpadam meter dan juga hampa buka dekat bahagian dia punya bateri ni, tak ada masalah. Hampa perlu tengok pada bahagian dia punya fuse. Kalau hampa tengok dekat bahagian fuse ni, dia ada 4 fuse yang dia bagi kat sini. Satu adalah 10A dan 3 lagi adalah 15A. Yang 10A ni adalah untuk all loads. Yang 3 lagi ni adalah untuk bateri, main switch dan juga untuk backup. Jadi kalau salah satu daripada kita punya fuse ni terbakar, hampa perlu ambil daripada backup ni untuk masukkan balik kat bahagian yang terbakar tadi, dan hampa boleh buka balik hampa punya switch dan test tengok sama ada dia masih terbakar ataupun tak. Kalau dia continue terbakar, hampa jangan ganti dah fuse pada bahagian tersebut. Apa yang perlu hampa buat, hampa perlu check balik wiring yang ada pada motosikal hampa ni, sebab berkemungkinan wiring pada motor hampa dah ada masalah, iaitu dia mungkin dah spark dengan body ataupun dia dah spark antara wire dengan wire, diakibatkan oleh kebanyakan orang dia suka buat pendawaian sendiri ataupun dia buat pengubahsuaian pada dia punya lampu dan sebagainya. Jadi wire-wire yang ada tak dipasang balik dengan cantik. Itu adalah antara penyebab kenapa kita punya fuse ni mudah berlaku masalah. Untuk motor saya ni alhamdulillah setakat ni tak pernah lagi lah fuse ni terbakar, dan juga tak pernah lagi ada masalah dengan bateri. Cuma ini adalah masalah-masalah yang mungkin berlaku pada motor yang lain, dan saya ambil ini sebagai contoh untuk kongsi dengan hampa macam mana nak atasi masalah kalau berlaku masalah pada bahagian meter tadi. Bila hampa buka saja tiba-tiba blackout, dua benda ni yang perlu hampa tengok dulu sebelum hampa nak troubleshoot benda-benda yang lain. Tengoklah main dua benda ni yang mana contribute paling utama untuk elektronik pada bahagian motor, iaitu bahagian kita punya bateri dan juga bahagian kita punya fuse. Okey, so bagi yang baru pakai VF3i ni, bahagian meter ni memang ada banyak persoalan yang ditanya lah. Okey, especially macam mana kita nak reset balik lampu, pasal apa lampu ni menyala, pasal apa lampu tu menyala. Okey, jom kita tengok satu persatu supaya kita dapat sikit pencerahan lah, insyaAllah. Okey, kalau hampa tengok kat sini, bahagian meter ni dia ceritakan banyak benda tentang motor kita. Yang pertama sekali, bila hampa on saja switch ni, hampa tengok banyak indikator-indikator dan banyak benda-benda yang ada pada bahagian meter. Untuk bahagian pertama yang selalu orang tanya, apabila lampu oil check, di sini akan ada oil check punya lampu bernyala, macam mana cara nak reset bagi hilang lampu oil check tadi. Kalau hampa tengok kat bahagian sini, okey, dia sekarang ni dia tunjuk trip. Jadi hampa perlu tekan dekat bahagian sini ada S dan M, set dan mode. Okey, hampa perlu tekan pada bahagian sebelah kanan mode ni, okey, P dekat bahagian oil. Okey, bila dia naik paparan sini, selalunya dia akan bernyala pada setiap 3000 km. Macam saya sekarang ni baru 651 km, dia tak menyala lagi lah. Tapi kalau dia dah menyala, saya akan tunjuk macam mana cara nak padamkan lampu tadi. Okey, dekat sini kita kena bagi dia jadi kosong. Macam mana nak bagi kosong? Hampa tekan dekat bahagian S ni 2 kali secara serentak. 1, 2.
Okey, bila dia naik kosong ni, lampu ni akan automatik terpadam. Sebab meter oil ni dia menunjukkan bila kita perlu lakukan kita punya maintenance, iaitu setiap 3000 km. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lah hampa buka bahagian bateri, okey, kita punya bahagian jam ni dia akan ada efek, iaitu dia akan reset jadi pukul 12, iaitu 00. Kalau hampa nak set dia, hampa perlu tekan balik bahagian mode sini, okey, sampailah lampu tadi blinking. Okey, ini untuk set jam, ini untuk set dia punya minit. Okey, bila habis tu hampa dah set dah. Cara nak set dia perlu tekan belah S lah. Bila hampa tekan dekat bahagian jam tadi, tekan S, dia akan ubah. Tekan dekat bahagian minit, dia akan ubah. Hampa tekan set. Okey, jadi dia akan berubah. Tekan yang sekali lagi, dia akan save. Okey, itu untuk bahagian kita punya jam. Yang seterusnya dekat bahagian kita punya meter ni juga ada indikator. Kalau hampa tengok kat sini adalah engine check. Engine check ni dia akan bernyala kalau ada error pada kita punya ECU. ECU ni dia akan trigger banyak komponen-komponen yang elektronik yang mana yang akan bagi error pada kita punya ECU, dan dia akan detect, dia akan trigger kat bahagian sini. Contohnya ada masalah dengan O2 sensor, ada masalah dengan engine, ada masalah dengan bahagian-bahagian utama pada kita punya engine yang boleh menyebabkan triggering message tadi naik kepada kita punya ECU, dan ECU akan bagi error kat sini. Cara nak padamkan error tadi ada dua benda yang perlu kita buat, iaitu sama ada kita pergi ke FID, bawa ke fuel injection diagnostic. Okey, siapa-siapa yang ada dia punya tool tu, dia boleh baca apakah error yang ECU telah bagi sampai lampu ni naik. Dia boleh buat, dia boleh reset ataupun dia boleh padam error tadi, dan juga hampa boleh troubleshoot dia punya masalah yang dah dapat detect daripada FID tadi. Yang seterusnya, kalau hampa nak tengok pada bahagian sini, pada paparan kita punya meter minyak ni, selalunya kalau ada masalah pada bahagian kita punya pelampung dan sebagainya, hampa perlu tengok kat sini, dia akan naik blinking. Kalau pada bahagian meter minyak ni, selalunya kalau isi full, dia blinking, itu maksudnya pelampung kita dah ada masalah. Tapi kalau minyak tak ada langsung, memang dia blinking jugalah. Yang tu bukan masalah pelampung, yang tu masalah owner tak isi minyak. Okey, jadi kalau hampa tengok bahagian sini, dia punya bahagian bar minyak ni, kalau dia blinking walaupun penuh, itu maksudnya kita punya pelampung dah rosak. Jadi hampa perlu tukar pelampung lah. Nak tukar pelampung macam mana? Jom saya akan tunjuk dalam cara ke-8 macam mana kita nak atasi masalah. Okey, so masalah yang ke-8 yang saya cerita kat hampa tadi, kalau hampa nak tengok masalah pelampung ni, okey, macam saya katakan, pelampung ni dia akan trigger kat bahagian meter pada bahagian kita punya bar minyak. Jadi, kalaulah kita punya bar minyak blinking walaupun minyak penuh, kita perlu buka kita punya tangki. Dekat bahagian sini saya dah nak tunjuk kat hampa lagi. Ini adalah contoh kita punya pelampung. Okey, dekat mana pelampung ni duduk? Dekat bahagian sini. Jadi, hampa perlu buka 3 skru ni. Okey, saya dah ada tunjuk dalam saya punya video sebelum ni macam mana kaedah kita nak buka dan ganti kita punya pelampung. Jadi kat sini kalau hampa tengok pelampung ni dia dah pun rosak. Okey, kalau tengok dia punya bahagian sini ni yang ada problem. Okey, bahagian sini dia ada problem. Bila dah lama pakai ni mungkin terentak ataupun motor kita pernah terbalik. Okey, dia akan ada gegaran dan dia akan menyebabkan pelampung kita rosak lah. Okey, ini adalah bahagian yang perlu hampa buka dan hampa tukar sekali dengan dia punya wire. Okey, jangan cabut wire ni. Wire ni hampa perlu tukar sekali dan dia akan main sekali dengan hampa punya pelampung yang baru lah. Ini bahagian pelampung. Okey, benda ke-9 yang saya nak share dengan hampa adalah berkaitan dengan kita punya fuel filter. Okey, fuel filter ni sangat penting. Kalau hampa tengok dekat sini, ini adalah bahagian tersimpannya kita punya fuel pump. Jadi fuel pump kat sini, apabila hampa on saja bahagian enjin, okey, hampa akan dengar bunyi sound macam tu. Okey, itu bermaksud kita punya fuel pump kita dalam keadaan baik, yang mana dia melakukan checking untuk kita punya sistem fuel pump. Tetapi itu belum cukup sempurna untuk motor, sebab di dalam kita punya fuel pump terdapat satu filter. Filter tadi hampa perlu tukar setiap 10,000 ataupun 15,000 km. Okey, untuk hampa pastikan yang motor hampa ni sentiasa dalam keadaan yang baik, yang mana fuel filter ni sangat-sangat penting untuk menapih minyak petrol yang masuk ke dalam kita punya sistem combustion. Jadi bila hampa tengok minyak ni, dia dah lama dia akan jadi hitam pada bahagian kita punya filter. Bila dah hitam, filter tadi mungkin akan ada blockage. Jadi dia akan kurangkan saluran minyak masuk ke dalam kita punya fuel pump.
Dan mungkin lama kelamaan motor hampa akan terasa semput. Jadi bila semput tu, dia akan jadi masalah pada hampa punya keseluruhan sistem motor. Takut lama-lama dia akan efek hampa punya performa motor. Jadi hampa perlu tukar dekat bahagian sini, cabut keluar dia punya fuel pump. Dan saya juga pernah tunjukkan dalam video-video sebelum ni. Mungkin hampa boleh rujuk dalam video tu untuk full tutorial macam mana nak buka tukar kita punya fuel filter dalam ni. Okay, setiap 10,000 sehingga 15,000 km. Maksimum yang saya pernah cuba adalah 25,000 km. Tapi hampa jangan try lah sebab pada masa tu motor hampa dah terasa semput. Okey, yang ni memang banyak akan jadilah dari segi performance motor dan juga dari segi macam mana cara untuk kita buat maintenance supaya motor kita sentiasa dalam performance yang terbaik. Saya selalu share dengan hampa dalam video sebelum ni, yang kat sini ni, bawah bateri ni dia akan ada satu bahagian yang kita panggil sebagai airbox. Jadi airbox ni dalam tu dia ada air filter. Selepas air filter tu dia akan ada throttle body. Dekat throttle body tu dia akan ada TPS dengan IACV. Okey, apa tu IACV dengan TPS? Yang tu saya akan cerita dalam episod yang akan nak main ni. Apa berkemungkinan akan berlaku kalau kedua-dua benda ni berlaku, masalah pada TPS ataupun IACV kita. Jadi selepas daripada IACV ataupun TPS dan semua sekali masuk dalam combustion, dekat satu sistem yang lain ni, kat sini dia ada spark plug. Okey, ada yang kata tak perlu buka bahagian sini untuk salin spark plug. Itu mungkin champion lah, dia perlu suar tangan, jadi susah buat kerja. Susah saya tak mau. Saya nak buat kerja walaupun kita rasa payah sikit pada bahagian sini, kita buka tapi kita dapat tengok sendiri kualiti kita buka dan kualiti kita pasang spark plug ni. Ini hampa perlu tengok. Kalau hampa nak buka ni, hampa perlu tengok dalam video macam mana kita nak buka cover set. Buka saja bahagian sini. Bahagian sini kita boleh cabut keluar kita punya cover set. Kita perlu buka bahagian spark plug untuk buat maintenance. Maintenance spark plug ni sebaiknya setiap 15,000 km hampa perlu tengok, cuci ataupun tukar spark plug. Sama juga macam kita punya air filter dalam ni. Kalau hampa pakai air filter yang aftermarket, saya cadangkan untuk hampa pakai K&N lah, yang terbaik yang saya pakai setakat ni. Brand Espada dia memang padu, tapi dia punya tahap untuk habuk masuk dalam hampa punya throttle body tu tinggi. Jadi saya kurang sarankan juga. Hampa nak sebaiknya dua saja, hampa pakai yang standard ataupun hampa pakai yang aftermarket, tapi pilihlah yang jenis yang pakai material yang elok sikit macam K&N. Jadi kalau hampa pakai K&N, hampa perlu buka setiap 10,000 ataupun 15,000 sama ada cuci ataupun salin. Tapi kalau hampa pakai yang standard, hampa boleh salin setiap mungkin lebih kurang dalam 15 ke 20,000 km. Okey, ini adalah tempat yang paling penting untuk hampa tengok, iaitu spark plug dan juga bahagian air filter. Kalau hampa tak jaga dua ni, motor hampa memang performance akan sentiasa drop lagi. Apabila hampa tengok dua ni dah makin tak berfungsi dengan baik, sebab api dan juga pengudaraan sangat penting untuk masuk ke dalam bahagian combustion system. Selepas saya tunjuk ke hampa tadi, apabila minyak ni masuk ke dalam sistem ni, dia perlu support daripada angin untuk AFR kita. Jadi selepas AFR dah masuk, api sangat penting untuk pembakaran. Jadi semua sistem ni saling bergantung. Kalau hampa tak jaga salah satu daripada benda ni, hampa jangan mimpi yang motor kita dapat capai performance yang terbaik. Okey, so bahagian yang last ataupun bahagian ke-10 yang saya nak share untuk hari ni adalah bahagian minyak enjin ataupun minyak hitam motor kita. Jadi yang ni memang selalu orang tanya dan memang akan jadi masalah perdebatan daripada semua orang yang saya tengok, penggunaan minyak, iaitu jenama minyak. Okey, jenama minyak ni saya tak mau sebut sebab jenama minyak ni memang amat subjektif, bergantung pada orang dan juga bergantung pada di mana kita beli minyak tadi. Untuk saya, okey, saya hanya cadangkan kalau nak pakai minyak apapun, belilah minyak yang original. Selalunya minyak yang original ni dia akan dijual di pusat-pusat yang berdaftar. Contohnya macam Shell, dia akan jual di stesen minyak Shell. Petronas, dia akan jual di stesen Petronas. Tetapi kalau minyak-minyak tadi hampa beli secara online ataupun di kedai, berkemungkinan minyak tadi telah pun diklon. Yang tu yang kita bimbang. Walaupun beli mahal macam mana pun ataupun beli tersangat murah, minyak tadi akan merosakkan enjin hampa. Itu yang pertama. Yang keduanya, pemilihan sama ada hampa nak pakai viscosity minyak, iaitu kalau tengok di sini kilang cadang kat kita 10W40. 10W40 ni untuk kegunaan biasa. Maksudnya kegunaan kita nak berulang hari-hari dalam jarak yang pendek, itu sesuai untuk 1040 sebab
viscosity dia taklah terlalu nipis dan taklah terlalu tebal. Tapi kalau untuk hampa yang mungkin nak gunakan minyak ni dalam perjalanan yang jauh, maksudnya hampa memang kaki travel 100 km sehari ataupun hampa memang kaki konvoi, hampa perlu pilih sama ada hampa pakai viscosity minyak yang lebih tebal sikit lah. Sama ada hampa pakai 1050 ataupun 1550 dah cukup untuk VF3i ni, sebab minyak yang lagi tebal apabila hampa naik enjin kita lagi panas, minyak tadi masih lagi berfungsi dengan baik. Tapi kalau hampa pakai 10W40, hampa perlu berhenti dengan kerap sikit lah. Okay? Sebab minyak ni dia bila suhu enjin terlalu panas, minyak dah jadi kurang berfungsi dengan cantik. Jadi minyak tadi dah makin cayak, dia dah tak ada fungsi yang baik untuk enjin. Jadi perlu sejukkan dulu baru minyak tadi akan berfungsi dengan baik semula. Jadi 1040 tak boleh jalan terlalu jauh, dia hanya untuk jarak yang biasa-biasa. Tapi kalau nak jalan jauh, pakailah 1550 ataupun 1050 untuk perjalanan yang jauh. Sebab kalau nak kupas tentang viscosity minyak ni pun banyak benda yang perlu kita cerita. Dari segi apakah 10W tu, apakah tanda yang kita nak tahu ketebalan minyak dari segi 40, 50 dan 60 dan sebagainya. Tapi untuk hari ni saya nak kongsi dengan hampa untuk VF3i ni, pakailah 10W40 ataupun 1050 ataupun 1550 bergantung pada jarak perjalanan. Okey, so Alhamdulillah saya rasa sampai sini dulu perkongsian hari ini, yang mana saya dah share tadi 10 benda yang mungkin hampa akan lalui dan juga cara mudah untuk hampa buat penyelesaian bagi masalah-masalah tersebut. Jadi saya rasa benda ni mungkin ada sikit manfaat yang mungkin hampa boleh ambil dan kongsikan dengan kawan-kawan. Yang mana dalam episod yang nak main ni, saya akan cerita sikit detail pasal apakah fungsi IACV kita dekat bahagian kita punya throttle body, dan juga apakah fungsi TPS kita ni, dan juga macam mana cara kita nak kenal pasti yang TPS kita bermasalah dengan menggunakan kita punya throttle ni, dan juga macam mana kita nak ganti dan juga nak repair TPS kita. Jadi insyaAllah kalau hampa yang mungkin follow video-video saya akan kongsikan, ada episod yang kita akan kongsikan macam ni, dan juga ada yang saya akan buat full tutorial. Jadi harapkan perkongsian kali ni ada sikit manfaat untuk hampa, dan kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowo Channel. Assalamualaikum.